Pembangunan filem kita masih dikatakan di tahap yang lama. Siapa yang bertanggungjawab? Siapa yang bersalah? Siapa yang benar? Kuno dan primitif adalah dua perkataan yang sama. Tetapi, kenapa filem kita digelar primitif? Kembali selepas ini, Fenomena Seni. Okey, Ajim ni macam mana pandangan awak, apa yang kita maksudkan tentang primitif dalam filem ni? Secara peribadi saya lihat yang primitifnya filem kita ni ialah dari segi penceritaan ataupun cara bercerita. Sebab subjek apa pun daripada dulu sampai sekarang benda yang sama juga nak diangkat. Maknanya idea dalam sebuah skrip itu boleh jadi idea apa sekalipun. Tetapi yang saya nampak filem kita ni apabila bercerita itu termasuklah tu berkait daripada rantaian maknanya daripada sebuah filem tu bermula daripada idea, pitchnya, skripnya, pergi kepada mesyuaratnya, pergi kepada diproduksinya sebelum pergi ke lokasi dan seterusnya di suntingan dan ditayangkan program. Bermakna mungkin ada dalam rantaian kerja ni ada yang tak betul. Yang menjadikan mungkin ada yang tak betul ke banyak yang tak betul sekarang dalam industri filem Malaysia ni? Yang saya nampak tu usaha tu dah ada. Cuma mungkin setengah pembikin yang terlalu kerana sebab-sebab tertentu, mungkin kerana mengejar keuntungan misalnya, mengejar populariti sahaja, yang dia mungkin meninggalkan kualiti itu diketepikan dalam pemikiran mereka. Okey, Edri pula macam mana Edri? Apa yang maksudnya primitif pada pandangan Edri? Bagi saya terpulang pada tafsiran lah. Saya rasa bagi industri hiburan ni ialah seumpama membuka restoran kerana melibatkan selera orang ramai. Jadi mungkin ada yang buka warung tom yam, ada yang buat pizza, tapi kita tak boleh menidakkan seseorang untuk berkarya ataupun berniaga lah. Dan bila saya katakan konteks berniaga ni kerana industri hiburan ada perkataan industri. Kita harus menilaikan dari segi sudut perdagangannya. Kalau kita cakap nilai seni ataupun daripada filem saja, kita boleh komen sampai pagi esok pun kita tak selesai kan. Tapi apabila industri kita ada kehendak komersial, nilai kewangan kerana setiap penggiat filem ni memerlu membuat pelaburan yang besar. Jadi saya rasa tak ada penerbit. Tak ada penerbit di Malaysia ni yang cukup bodoh untuk laburkan lebih daripada RM1 juta untuk menghasilkan sesuatu yang tak bakal bawa keuntungan. Tapi saya rasa mungkin faktor yang utama yang Jamil cakapkan tadi, mungkin kerana selalunya bila ada orang seni harus ada orang businessman di tepinya. Kalau kita tengok kombinasi itu ialah membawakan satu gabung yang baik. Jadi bagi macam pihak KRU Studio sendiri, mungkin Norman lebih kepada sudut perniagaannya, saya dengan Yusri lebih pada sudut kreatifnya. Macam Profesor Razak pun ada dengan gabungan adik-beradik yang dapat memberi kombinasi yang baik. Saya rasa itu yang boleh mempertengahkan sesuatu yang artistik tapi tetap komersial. Jangan terlalu satu hala sangat terlalu artistik dan terlalu komersial. Jadi itu mungkin itu puncanya. Akan ada kepincangan lah. Okey, Prof lah macam mana Prof? Apa yang Prof nampak daripada definisi primitif dalam filem Melayu ni sebenarnya? Saya rasa primitif ni wujud di pemikiran manusia yang anggap filem kita primitif. Bagi saya filem Malaysia atau filem dunia mana sekalipun, kalau dia baru, memang masalah ini akan timbul. Tetapi yang saya katakan primitif adalah pemikiran orang yang melihat hanya dari sudut filem itu sahaja. Dia tidak melihat dari arah yang lain. Bagaimana filem itu nak dipasarkan? Apa masalahnya daripada produser untuk memasarkan filem? Kenapa produser tidak mahu mengeluarkan lebih daripada RM1 juta untuk menghasilkan filem? Kenapa agaknya mereka berulang kali mencari tema-tema yang sama lebih kurang dan menayangkannya? Kita gagal melihat apa yang berlaku di sebalik tabir. Sebaliknya kita hanya melihat pada filem dan kita menghentam, mengatakan bahawa filem Melayu tak bagus, filem kita primitif, filem kita sampah dan sebagainya. Ini adalah antara sebab kenapa industri kita tak nak maju. Saya melihat 20 tahun lepas, saya melihat perkataan-perkataan ini digunakan untuk menggambarkan industri filem. 20 tahun sudah berlalu. Semasa saya pelajar dan sekarang ini saya pembikin filem, saya melihat bahawa kita gagal melihat kenapa kita tak boleh bawa filem kita ke Indonesia. Kenapa filem Indonesia boleh datang ke Malaysia? Kenapa filem kita tidak boleh dibawa ke luar negara untuk ditayangkan? Dan kenapa kita tak boleh bagi tahu masyarakat bahawa filem kita tahun 2011 filem Melayu akan ditayangkan, tajuknya sekian. Tapi kita hanya bergantung pada 3 bulan sebelum tayangan, barulah kita tahu tarikh tayangan kita. Kita tahu bahawa filem kita nak masuk dan kita tahu bahawa di Malaysia tidak ada lebih daripada 500,000 penonton yang menonton filem. Tapi filem-filem luar 1 tahun lagi kita dah tahu. Dah tahu. Jadi benda-benda ni gagal kita lihat. Jarang kita melihat orang
memperkatakan mengenai isu itu. Balik-balik Tapi orang industri ni ada kuasa ke? Ada kuasa ke nak menentukan bila nak tayang apa semua? kalau yang mengkritik ni, kalau dia mampu membawa kritikan yang sebegini, saya percaya benda ni akan berubah. Hanya yang dia nampak apabila dia menonton filem, dia tengok dari pandangan seorang penonton, dia mengkritik. Tapi jarang sekali dia melihat benda-benda yang sebenarnya membawa industri Hollywood ke dunia adalah disebabkan oleh berlakunya perubahan drastik di sebalik pembikinan filem dan pemameran dan pemasaran filem yang tidak pernah dilihat. Dan masing-masing selalu mengatakan filem Melayu tak bagus. Dan ada kebanyakan daripada mereka tidak menonton filem Melayu di Pawagam, tetapi memperkatakan mengenai ketidakelokkan filem Melayu ni lebih dalam apa saja media tanpa menonton dan membantu pengarah-pengarah, produser-produser yang menggunakan 1 juta nak cuba membuat perniagaan. Jadi industri kita sebenarnya primitif, bukan filem yang primitif sebenarnya. Ini masalah yang besar dan sudah pastinya kita akan bawa lagi ni masih baru bermula perbincangan kita akan kembali selepas ini bersama dengan fenomena seni tentang tajuk kita filem kita primitif. Kurang bersetuju dengan maksud filem kita primitif. Filem Melayu bagi saya lah kan telah mengalami perubahan yang ketara. Filem kita ni mengikut arus peredaran kehidupan kita sendiri. Untuk menghasilkan filem yang baik tidak semestinya dengan bajet yang besar. Betul. Tapi sebagai penerbit, sikit sebanyak bagi saya keuangan faktor paling penting. Tanpa duit kita tak boleh kerja. Semua memerlukan duit. Kalau dari segi hasil tu dah nampaklah kemajuan sikit. Tapi cara kerja tu masih lagi primitif. Kekurangan kita adalah bajet lah. Kalau dapat hasil yang bagus, cerita yang menarik, kita perlu ada bajet yang besar. Bila kita ada bajet yang besar, macam-macam kemudahan yang kita akan dapat. Kamera kita akan dapat lebih canggih, prop yang lebih menarik, lakon yang lebih komitmen dan menghayat watak dan sebagainya. Filem kita tak primitif saja. Filem kita dah ke hadapan. Cuma kadang menyebabkan dia nampak primitif kerana banyak-banyak faktor lah. Kekangan, kadang-kadang permintaan audiens, masalah skrip, kadang-kadang mentaliti. Cuma jadi masalahnya bila kita terperangkap dalam situasi khalayak penonton kita yang dah dipecah-pecahkan. Penonton yang urban, dia tak menonton filem Melayu sebab dia skeptikal dengan filem Melayu. Golongan yang pergi penonton Pawagam adalah golongan yang pertengahan. Kurangan kita yang paling ketara sekarang sebenarnya ialah a good script. Sebab daripada good script lah kita boleh dapat good product. Memang semua orang pun boleh cakap ada yang tak berapa indah. Yang kesian itulah mereka-mereka yang mengharapkan filem-filem kita lebih macam mana kan. Tapi dunia kan macam ekonomi barangkali. Nampaknya macam bunyinya global. Kok syarikat itu sedikit itu adalah juga kepecikan duit. Jadi dalam filem rasanya macam itu juga. Masih juga cari-cari yang mana sebenarnya yang harus ditonton supaya menepati dengan keadaan. Kalau dulu kata tak maju, sekarang dah maju. Penceritaan mungkin ada, individu tu sendiri, pengeluar dia ada target dia sendiri. Kalau dulu rasanya memaparkan wajah yang terlalu cantik macam mana. Tapi sekarang Pak ni benda tu macam yang pertama itu persadaan. Tonton pula mungkin tidak berapa sangat memerlukan kualiti. Yang nakkan kualiti ni kadang-kadang dia tidak ke panggung. So dia dijadikan satu analisis saja. Ramai yang mengatakan filem Melayu masih takut lama. Tiap-tiap filem harus ada kekurangan. Tidak ada filem yang betul-betul sempurna. Filem kita tidak patut bersaing dengan filem Hollywood. Filem kita banyak kekurangan kan. Pada awalnya lagi persiapannya, naskah dia, pembikinan dia, teknologinya, hinggalah kepada audiensnya pun kurang. Nampaknya memang filem kita sebuah kekurangan kan. Okay, memang abang kata tadi pandangan UA Haji Syahri dengan sekarang ni baru nak mengarang filem Hanyut. Dia mengatakan memang semua kurang hingga kepada penonton pun kurang sebenarnya. Memang kekurangan dan inilah kita nak ceritakan hari ini primitifnya kekurangannya dari segi persediaan untuk membuat satu filem. Mungkin pandangan ni. Saya melihat filem kita ni selalunya yang dikritik itu adalah hasil end product. Bermakna kalau end product tu bermasalah yang dikatakan primitif, mana datang dia? Siapa yang buat, betul tak? Bermakna apa perancangan production house masa awal lagi dapat projek tu? Yang paling penting sekali adalah skrip, lakon layar. Benda yang pertama sekali karya itu yang nak diangkat. Sepatutnya karya itu yang script writing inilah yang sepatutnya dipolish dahulu. Sehabis polish, maknanya berkilat habis. Kenapa tak sebelum jadi macam tu? Kenapa? Sebab saya nampak sekarang ni kebanyakan bila saya menonton, saya nampak macam filem ni macam seolah banyak lubang plot. Seolah mana script writer dia mungkin kan? Sebagai pengkritik memang senang bercakap. Ya, betul. Mungkin senang bercakap kan. Tapi mungkin dari segi dia kalau melihat sesuatu yang dah siap, kita makan, kemudian kita kata sedap tak sedap. Tetapi sebenarnya kalau kita nak tahu macam mana resipi itu disediakan, apa yang diperlukan untuk membeli resipi-resipi tersebut, adakah kita cukup bahan, duit yang cukup untuk beli resipi tersebut, misalnya santan cukup, kelapa cukup, garam cukup dan sebagainya. Tapi sebenarnya ini masalah dia. Saya rasa to be untuk adil pada pengkritik dan juga penggiat. Saya rasa apabila kita berkarya, kita memilih untuk memasuki industri hiburan ni, sebenarnya apabila kita berkarya, kita sebenarnya
kita membuka peluang untuk memberi komen. Kerana kita menghidang kepada orang ramai apa pendapat mereka. Jadi tak semestinya semua orang akan suka filem kita, dan ada yang suka, ada yang tak suka, itu adat lah. Tapi dari segi sudut komen yang saya yang mana bernas yang boleh dinilai daripada pengkritik. Memang saya mengaku ada filem-filem yang agak lemah dari segi sudut penceritaan. Mesti ada kelemahan tiap-tiap projek. Tapi jika seperti Prof katakan tadi, jika perhatian diberi lebih kepada benda yang tak elok daripada benda yang elok, Dan bunyinya tu jadi, seolah filem jadi kita ada ni memang dua cara. primitif. Okey. Ada dua cara. Kita ada kasut yang kita dah lama, kasut kesayangan kita pakai, kasut nilai yang berjasa lindung kaki kita. Tapi hanya kerana macam yang cakap tadi primitif apa dah lapuk, tak semestinya kita tak boleh pakai dan gilap balik. Correct. Jadi kalau dari segi sudut positif kita nak pakai kasut kerana itu adalah satu kasut kita ada. Tapi kalau kita buanglah, tak nak pakai kasut lah, mungkin kita akan bunuh industri sendiri. Betul tak apa ni filem kat Malaysia ni kalau nak pergi buat penggambaran sebenarnya dia punya research tu memang agak kurang. Membuatkan kita tengok filem kita macam santai macam tu je. Dia tak ada sampai ke tahap yalah, macam kita tengok filem Avatar daripada Hollywood kan dah berjaya mengutip di Malaysia sendiri 25 juta dan seluruh dunia hampir 30 bilion kan. Dan ini satu benda yang kita tengok, satu filem yang bukan hanya popular yang ditonton oleh orang ramai tapi satu filem yang baik dihasilkan. Jadi kenapa? Tapi bayangkan Syam, 25 juta menandakan bahawa 10% rakyat Malaysia menonton filem tu. 10% menonton filem yang termahal di dunia dan kutipan paling tinggi di dunia. Tidak memadai. Avatar dibuat katanya pembikinannya menelan belanja satu negara punya pendapatan. Dibuat filem Avatar. Tapi rakyat Malaysia hanya 10% yang menonton. Jadi apabila 2 bilion ringgit diperuntukkan untuk buat filem tersebut berbanding dengan 1 juta ringgit Malaysia dibuat, kita kena tahu bahawa apabila kita nak buat research yang baik memerlukan wang. Kalau kita nak buat satu cerita tentang kemerdekaan, sebenarnya kalau kita ke UK, kita melihat di library dia, kita boleh lihat macam-macam. Untuk pergi dan balik ke UK, meletakkan seorang untuk menulis skrip berkaitan dengan kemerdekaan negara, itu memerlukan 100 ke 200 ribu. Tapi kenapa jadi macam ni? Kenapa jangan jadikan alasan, maknanya because of kita tak cukup dana untuk buat research on the script writing. Kenapa dijadikan alasan filem kita tak maju ke depan? Ini seolah menjadikan benda tu menyalahkan sebab kita tak ada duit untuk menyara penyelidikan ni, menyebabkan kami buat apa yang ada je lah. Tak bukan. Itu bukan maksud dia. Maksud dia semua penggiat filem, kalau saya tahu semua nak buat yang terbaik. Masing-masing nak tekan yang terbaik. Tetapi setiap penggiat filem, pengarah filem ni bergantung kepada duit yang diperuntukkan. Kalau peruntukan duit hanya RM15,000 untuk katakan satu skrip, naskah skrip filem Malaysia, dalam RM15,000 tu juga research, RM15,000 tu juga untuk menulis, menghasilkan dan sebagainya, maka itu je. Kalau you pergi ke producer lain, ada yang bayar kurang daripada RM10,000 untuk sebuah naskah skrip. Jadi apabila wang yang sebegitu saja disediakan, banyak perkara yang tak dapat dibuat. Kadang-kadang kita nak panggil panel untuk berbincang mengenai skrip tersebut pun jadi masalah. Jadi memang betul lah dekat Malaysia ni kalau buat filem, pengarahnya lah kadang-kadang penulis skrip, pengarahnya juga lah yang mengarah filem tu, pengarahnya juga lah yang buat lakon layarnya, segala-galanya. Tapi bagaimana KRU dengan projek Merung Mahawangsa yang sanggup membelanjakan lebih 7 juta ringgit kalau tak silap saya. Dan ini kalau mengatakan kita tengok pasaran apa semua, tak takut ke? Kenapa dapat idea macam ni? Sebenarnya mungkin kerana saya ulangkan tadi macam awal tadi, kita ada sudut pandangan dari sudut perniagaan dan sudut kreatif. Saya rasa ini dari sudut kreatif kita cuma tampilkan satu yang baru, kerana filem epik semestinya belum menjamin apa-apa kejayaan di Malaysia. Cara yang mudah sebenarnya kita boleh terbit 8 filem yang lebih komersial. Dan 8 filem mungkin setiap satu boleh bawa keuntungan. Kalau dapat 2 kali ganda, mungkin tiap-tiap satu filem boleh dapat kutipan 1 juta keuntungan. Tapi kita harus lihat dari kelainan, kerana mungkin kita tak nak, masing-masing ada genre filem tersendiri. Jadi mungkin bagi kami cuba tampilkan kelainan dari segi sudut. Tapi mungkin apa yang jelas dari perbincangan tadi ialah faktor kewangan juga. Kerana banyak kami belanjakan untuk olahan skrip. Kerana ini melibatkan sejarah dan hikayat Merung Mahawangsa ni kisah epik Melayu lama. Jadi kita tak nak terpesong daripada landasan sebenarnya. Dan ini melibatkan wang dan pasukan yang besar. Jadi mungkin untuk jika peruntukan untuk sebuah filem tu besar bajetnya, jadi mungkin lebih selesa untuk penggiat berkarya. Dan saya faham juga pengkritik mungkin akan kata kami peduli apa berapa yang belanja. Ya betul. Saya setuju dengan pendapat itu. Saya rasa
bila kita macam nak makan sedap ke tak sedap, kita tak nak tahu apa jadi dekat dapur tu kan. Kita tahu nak menilaikan sebab sedap. kami hanya menilai apa yang dah dihidangkan. Ya, tapi saya tak boleh lari daripada apabila kita menilai sebuah industri tu harus menilai dari segi sudut perdagangannya juga. Jadi kita tak boleh filem Rumah Wangsa kalau 7 juta dibelanjakan untuk bikin, nak bawa filem tu keluar negara sebenarnya, saya percaya KRU memerlukan 3 kali ganda wang untuk memasarkan filem tersebut. Tapi kalau sekadar 100-200 ribu nak pasarkan di luar negara adalah satu yang mustahil. Dan di mana datangnya duit tersebut? Adakah ada satu pihak yang perlu berkorban untuk segala-galanya nak dibawa dan membelanjakan berpuluh-puluh juta ringgit untuk bawa filem tu? Kita ada Perbadanan Kemajuan Filem Nasional yang ada boleh berbawa apa filem kita? Tak, maksud saya ni, kita ada penaja. Kita tahu di Malaysia ni ramai penaja-penaja besar ni, dia suka menaja filem Hollywood. Berapa ramai yang sanggup menaja filem Malaysia? Distributor. Sebulan sebelum awatan masuk panggung, iklan yang berterusan ditaja di dalam stesen televisyen. Tapi filem Melayu nak dapatkan tajaan 100,000 pun sakit. Tapi saya rasa terus terang Prof, bagi pihak kami lah, mungkin saya cakap bagi pihak kami, setiap filem kami alhamdulillah kami dapat tajaan daripada syarikat lah. Saya rasa ini penilaian penaja pun kita harus beri kaitan pada penaja yang bahawa mereka mahu menaja sesuatu projek. Betul. Seperti macam alhamdulillah itulah saya dah cakap, mungkin kita ada 5-6 filem kita terbitkan, setiap satu ada syarikat telekomunikasi yang menaja filem-filem kami. Dan seperti Rumah Wangsa tu kita ada pengedar antarabangsanya, telah terjual pun filem ni dalam 27 negara baru-baru di EFM, pasaran filem Eropah. Jadi saya rasa up to sampai hingga 70% kos pembikinan tu dah didapatkan kembali lah, modal 7%. Jadi apabila ditayangkan di Malaysia nanti kita bakal InsyaAllah lah kalau dapat. Mungkin KRU dia ada tim untuk buat marketing dia, untuk dapatkan itu, dapat ini. Mungkin company-company yang lain ni. Tak, maksud saya filem tempatan ni, bagi saya kalau kita kata primitif lah dia. Tapi kalau kita melihat dari satu lagi sudut, macam mana kita nak bantu misalnya filem macam Rumah Wangsa, filem-filem yang boleh menjelajah ni, macam mana nak bawa? Kalau nak bawa ke Indonesia sendiri pun kadang-kadang pintu dah tertutup. Kalau nak bawa ke Singapura pun kita perlukan dalam 200 ke 300 Sing dollar bersamaan dengan hampir 1 juta untuk dipromotkan di Singapura. Saya tak pernah jumpa produser yang dah belanja 7-8 juta kemudian mengatakan bahawa dia nak keluar lagi 20-30 juta untuk nak iklankan filem tersebut. Itu yang saya maksudkan. Tajaan lokal, saya sendiri pun menghasilkan duyung dengan tajaan kita dapat locally. What I'm saying is how to push it forward. Okey, kita berehat sebentar dan sebenarnya adakah pelakon-pelakon tu sebenarnya tak dididik dengan betul untuk menjadikan filem kita hebat? Siapa pekerja-pekerjanya, adakah mereka betul-betul profesional? Kita kembali selepas ini dalam Fenomena Seni. Saya rasa saya minta komen daripada Prof. Ini dia kata filem Prof primitif. Kenapa sanggup ada komen yang macam ni? Itulah saya kata masalah dia apabila tidak difahami apa yang berlaku di belakang tabir dan sebagainya, maka kita akan fikirkan ramai yang boleh kata filem itu primitif, filem itu primitif. Padahal kalau kita tengok apa maksud primitif itu sendiri, kita akan faham bahawa orang yang mempunyai pemikiran primitif itu yang akan menganggap filem kita primitif. Jadi bagi saya, apa saja yang dibuat, kalau primitif kita tidak gunakan teknologi baru, kita masih lagi duduk dalam gua dan sebagainya. Tapi kalau kita kata filem kita filem moden, kita menggunakan teknologi moden. Sekarang ini saya rasa teknologi yang kita gunakan sama, at par with Hollywood technology. Kan kalau kita katakan direct sound, kita sekarang dah pakai direct sound. Kita dah gunakan teknologi terkini. Kalau CGI, kita dah pakai CGI. Kalau kita tahu filem-filem Melayu kita, khususnya kalau kita tengok KRU film, banyak dah gunakan CGI. Itu semua at par. Hanya maksudnya kita tidak mempunyai wang yang cukup untuk menggandakan ataupun mencari yang lebih baik daripada tersebut. Kalau kita nak tapi sebenarnya karyawan kita memang mampu. Kalau ada duit, mampu. Dari segi idea, saya rasa dari segi ilham, saya rasa kita boleh untuk bergerak maju. Macam kata kalau kita bincangkan tadi tentang pelakon pun, terus terang, saya pun ada pelakon-pelakon yang apabila kita membuat tawaran untuk berlakon, you pay me this much, tak nak berlakon lah. I mean like, kita terpaksa, take it or leave it. So, kadang-kadang, I mean, duit tu penggerak tiap-tiap kerjaya lah. Saya rasa kita semua berada di sini, kameraman semua belakang pun kerana wang juga. Saya rasa itu keperluan kehidupan lah. Jadi apabila kita kos kita banyak ditelan dari segi sudut produksi, kos kamera dan sebagainya. Jadi
ujungnya apa kita nak buat duit kan? Kita nak berniaga kan. Jadi maknanya akhirnya pelakon tu memang tak boleh dibayar tinggi. Dan pelakon kena ambil 2-3 kerja dalam satu masa. Dan ini yang membuatkan bila kita ada apa ni, kita nak bercakap pasal, kita cakap pasal kita tak cukup kewangan dari segi pengarahan. Pengarah itulah semua nak buat kerja, semua dia nak buat, dia nak tentukan semua. Tapi macam mana pula persediaan seorang pelakon? Macam kita nak tengok satu filem, biasanya kalau kita tengok filem-filem di luar negara, dia akan tengok pelakon dia dulu. Jalan cerita dia akan pergi panggung tu baru tengok dia jalan cerita. Kan? Dan ada juga yang meminati pengarah. Macam di India juga bila ada pengarah tu dia tak kisah pelakon siapa berlakon, kan? Pengarahnya siapa. Kadang-kadang sampai kepada di India juga ada A.R. Rahman, pemuziknya. Tak payah pengarahnya siapa, pelakon siapa, tapi orang tengok dia yang buat muzik, orang akan pergi tengok. Jadi dia dah ada branding masing-masing. Tetapi kalau kita tengok dekat Malaysia ni, adakah pelakon kita sudah cukup masa, cukup kemampuan untuk membawa sesuatu watak yang diberikan kepada dia? Kerana kalau dekat Hollywood, dia ada yang tukang bagi dialog dia macam mana nak cakap. Bagaimana body movement dia. Baju disediakan kena dengan karakter dia, background dia. Tapi di Malaysia tidak ada tu. Kadang-kadang kita tengok, ada juga background dia merah, baju dia pun merah. Jadi macam mana ni? Kan? Boleh saya bagi pendapat tak? Sebenarnya kualiti lakonan di Malaysia pada pendapat saya sebenarnya bergantung kepada latar belakang si pelakon. Sebab kalau pelakon-pelakon itu datang latarnya daripada teater, misalnya daripada pelakon veteran, daripada sekolah filem, terbukti lakonan mereka boleh dibanggakan. Tapi rasanya mungkin yang dikatakan primitif itu apabila pelakon-pelakon ini datang daripada industri selain daripada perfilman, katalah TV, penyanyi ataupun daripada bidang seni lain terus terjun ke dalam bidang lakonan. Bukan saya mengatakan mereka tak boleh. Model jadi pelakon. Ya, model jadi pelakon. Boleh pelakon tak, Dik? Tapi tu, kan? kenapa juga produksi mengambil mereka? Ada sebab, because mereka mempunyai potensi untuk menarik orang ke panggung. Betul tak? Dari segi komersialnya. Walaupun terpaksa sanggup mengatakan orang tuduh tak boleh berlakon pun, kayu tunggul ke apa. Tak apa. Jadi sebenarnya kalau macam itulah, kita ambil pelakon macam ni, kita kena bagi latihan. Macam baru ni saya buat filem Ratu. Saya pergi satu Malaysia sehari, daripada 1,000 orang yang datang untuk casting, saya pilih 18, bagi latihan selama 2 minggu. Untuk 2 minggu tu dan juga mencari pelakon ni, kita belanjakan hampir RM100,000. Jadi berapa ramai produser yang mampu membelanjakan duit hanya semata-mata memberi latihan dan mencari pelakon. Jadi itu yang saya katakan tadi itu, segala-galanya kita boleh bentuk. Pelakon kita boleh ajar, kita boleh bagi dia orang training yang secukupnya, tapi perlukan masa dan wang yang terlalu banyak. Jadi ini adalah satu benda yang kita sedang lakukan. Sebenarnya industri kita, saya rasa ramai sudah mula bergerak ke hadapan dengan cuba mengorbankan lebih banyak wang untuk mencari. Tapi di Pawagam jumlah yang menonton masih lagi kurang. Masih lagi kurang. Jadi bagaimana pula orang di luar sana nak membantu industri kita supaya kita boleh dapat lebih banyak kekuatan dan juga wang ringgit untuk menambahkan nilai pada filem kita. Pembikinan nilai pembikinan tu kan. Dulu Pawagam tak cukup. Sekarang Pawagam dah 100 Pawagam di Malaysia. Tetapi masih di Kelantan, Perlis, Pawagam tak ada. Jadi orang-orang Kelantan, orang Perlis nak menonton di mana? DVD cetak rompak dah. Itulah masalahnya. Bila cetak rompak, kita kehilangan penonton, kita kehilangan pendapatan producer. Buat 2 kali filem, dia rugi, dia tutup kedai. Tapi alangkah primitifnya kita ni kan. Saya rasa daripada tahun 1990-an lagi dah, kita bercerita pasal cetak rompak yang sebenarnya tak menghasilkan dana kepada pembikinan filem tu. Tapi masih sampai sekarang tak boleh selesai lagi. Apa masalah dia ni? Ini saya ada dua golongan. Betul lah, primitif betul. Saya ada 2 golongan sebenarnya. Yang mereka yang pergi ke panggung, macam mana pun dia tetap pergi ke panggung. Kerana dia ada satu pengalaman sosial. Keluar bersama kawan, teman, keluarga dan sebagainya. Dan saya rasa bagi yang gemar cetak rompak tu, kita buat macam mana, kita minta macam mana, kita sembah you macam mana pun, you tetap nak cetak rompak. Tapi macam katakan tadi, Pro katakan, panggung tak ada. Macam katakan, contohnya lah, di Kuala Lumpur kita banyak panggung lah. Kan? Di Selangor, Kuala Lumpur banyak panggung. Tetapi, kalau kita tengok di tempat-tempat, macam kata kita ambil contoh di Johor, adakah panggung di Pasir Gudang? Tak ada. Adakah panggung di Gelang Patah? Tak ada. Adakah panggung di sini? Sedangkan di situ, majoritinya, betapa ramai kalau kita ada panggung yang ada katakan panggung nasional contohnya. Panggung nasional yang haknya kerajaan punya boleh muat 100 orang.
pun dah cukup dalam satu daerah yang besar. Dan boleh menjana kepada banyaknya keuntungan ataupun pendapatan, dan boleh macam Prof katakan tadi, boleh menjadi injection kepada dana untuk membuat filem tu daripada 1 juta yang hari ini kita buat tu yang cukup untuk tak cukup untuk minum. Berapa ramai yang bercakap macam Rosham apabila dia orang berkritik pasal filem. Itu yang saya maksudkan tadi, dengan bahawa ramai yang pada bercakap hanya dengan melihat filem itu sahaja. Dia gagal melihat apa yang sedang berlaku di belakang. Tapi siapa punya masalah ni? Adakah orang industri punya masalah? Kan kenapa? Adakah kerajaan kita sebenarnya dia tak nampak bahawa industri hiburan ni boleh menjana satu ekonomi yang besar seperti di Amerika. Di Amerika kalau bayangkan cuba apa akan jadi kepada Amerika tanpa Hollywood. Dan dia punya ekonomi yang pertama ialah hiburan. Apakah kerajaan kita tidak mengaku bahawa industri kita boleh menjana ekonomi? Tapi kalau dari sudut positif, saya rasa kita lebih maju daripada zaman-zaman sebelum ni lah. Kalau 70-an, 80-an, masa zaman P. Ramlee pun tak ada collection dia sampai juta-juta ringgit. Dan kalau kita tengok berapa tahun kebelakangan ni, 3-5 tahun belakangan, saya rasa amat sihat sekali. Jadi saya rasa dengan janaan daripada pihak kerajaan, apa yang mungkin boleh lakukan lebih lagi, kerana ni dapat beri suntikan untuk memajukan lagi industri. Kerana saya rasa producer semua setakat ni memang bertepuk tangan lah, boleh kata boleh buat duit lah.